Setelah tertangguh selama 2 tahun untuk menunaikan haji berikutan wabak COVID-19 yang melanda dunia, tahun ini dijangkakan umat Islam di Malaysia berpeluang menunaikan rukun Islam kelima itu sekiranya Arab Saudi membuka pintu sempadan pada musim haji kali ini. Namun yang menjadi kekhawatiran adalah kenaikan kos mengerjakan haji meliputi pelbagai perkhidmatan langsung dan tidak langsung ditambah dengan faktor inflasi yang dialami di sana. Lembaga Tabung Haji TH menjangkakan kos menunaikan haji bagi seorang jemaah muassasah pada tahun ini meningkat kepada lebih RM25,000 susulan kenaikan berkaitan cukai dan caj perkhidmatan baru dikenakan Kerajaan Arab Saudi. Kos berkenaan adalah peningkatan 12% berbanding RM22,900 bagi seorang jemaah haji muassasah pada 2019. Ia mengambil kira kenaikan cukai tambah nilai VAT daripada 5% kepada 15% dan beberapa caj perkhidmatan tambahan lain. Kos langsung merangkumi penerbangan dan penginapan, manakala kos tidak langsung yang ditanggung TH setiap tahun mencecah hampir RM60 juta Malaysia. Perinciannya akan dikupas dalam perbincangan naratif malam ini. Kepada umat Islam, kemungkinan kita berkesempatan untuk menyempurnakan ibadah haji untuk kesekian kali ini selepas 2 tahun tertangguh. Dan ini anda bicara naratif dibawakan secara langsung kepada anda berbincang tentang bagaimana kemungkinan kos haji ini bagi tahun 2022. Assalamualaikum dan salam muhibah. Saya Syed Munawar dan saya menemani tetamu saya, pengarah eksekutif haji bagi Tabung Haji, iaitu Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman bersama saya. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita baik ini. Ada kemungkinan terganggu ke ataupun ini almost sure insya-Allah. Insya-Allah kali ini insya-Allah. Okay, insya-Allah. Cuma kali ini diberitakan akan ada haji dalam realiti di mana kita baru bermula. Jadi persiapan ini dalam keadaan insya-Allah akan berlangsung penyempurnaan ibadah pada kali ini. Baik, terima kasih. Kita panggil Tuan Haji Said lah ya sebab bincang pasal haji. Alhamdulillah. Ni, ya. Sempat dah buat 2009. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah lama dah tu. Baik, alhamdulillah walaupun 2 tahun kita tertangguh tidak dapat pergi haji pada tahun 2020 dan juga 2021. Alhamdulillah pada 9 hari bulan April yang lalu Kerajaan Arab Saudi telah pun mengumumkan bahawa akan dibenarkan jemaah haji daripada luar untuk menunaikan haji pada tahun ini dan jumlahnya lebih kurang dalam 1 juta dibenarkan. Jadi bila kita kata dari segi itu apa maksudnya 1 juta itu, susulan pada pengumuman itu diumumkan pula dia akan benarkan 85% daripada 1 juta itu daripada luar Saudi dan 15% itu adalah dari kalangan mereka yang berada di Saudi. Jadi dengan itu saya rasa itu satu perkembangan yang baik untuk tahun ini. Kalau kita bandingkan dengan tahun yang akhir kita ada haji daripada luar pada tahun 2019, jumlah jemaah haji yang menunaikan haji adalah 2.5 juta. Daripada situ 75% ada daripada luar. Jadi kali ini 85% ada daripada luar. Jadi ini satu berita yang gembira dan amat dialu-alukan dan kita insya-Allah akan membuat yang terbaik dari segi persiapan. Dan kalau kita lihat di sini bahawa kita masih lagi menunggu pengumuman seterusnya iaitu kota kita berapa dan sebagainya. Itu masih lagi kita menunggu pengumuman daripada Kerajaan Arab Saudi. Walau bagaimanapun kita telah pun di peringkat Tabung Haji telah pun membuat persediaan yang serapi mungkin dari segi persiapan di tanah air maupun di tanah suci untuk operasi haji pada tahun ini. Yang terkini pun saya rasa dalam masa 3 minggu yang lalu saya dan juga pihak-pihak daripada Tabung Haji, Pegawai Tabung Haji dan juga Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri telah pun pergi ke Arab Saudi bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi dan juga pelbagai agensi-agensi yang berkaitan untuk membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan operasi haji pada tahun ini. Dan kita lihat persediaan di tanah air pun telah kita laksanakan. Contohnya dari segi muzakarah haji, kita telah pun membuat beberapa kertas kerja yang membincangkan tentang ibadah haji dalam suasana wabak. Itu juga penting supaya para jemaah haji, para pembimbing-pembimbing
sentiasa memahami apabila berlaku sesuatu yang terhalang, jadi apakah cara untuk mengatasi ibadat haji itu sendiri. Kemudian kursus haji untuk bakal-bakal haji telah pun diadakan secara online sebanyak 13 siri, ditambah dengan satu lagi siri yang berkaitan dengan SOP COVID dan sebagainya. Pihak tabung haji juga telah berbincang dengan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia berkaitan dengan pemeriksaan kesihatan, dengan vaksin dan sebagainya dalam persediaan untuk musim haji, dan kontrak-kontrak hotel, penerbangan semua telah pun dijalankan dengan baik. Barangan-barangan untuk para jemaah haji, buku penerbitan itu semua telah siap berada di pejabat-pejabat tabung haji di peringkat cawangan dan negeri untuk serahkan kepada bakal-bakal haji yang terpilih. Petugas seperti biasa telah pun bersiap sedia. Kemudian persiapan di Tanah Suci pula. Kita lihat persiapan di Tanah Suci dari segi kita lihat kesediaan mereka yang memberi penyampaian perkhidmatan-perkhidmatan, service provider, hotel-hotel, catering, pengangkutan dan juga pihak muasasah yang mengendalikan Arafah dan Mina dan sebagainya, itu semua telah pun kita bincangkan dan mereka juga bersedia untuk menyambut para jemaah haji. Jadi alhamdulillah dari segi persediaan sudah ada, pengumuman telah dibuat, hanya tinggal tunggu berapa kota Malaysia. Adatnya apabila jumlahnya itu susut daripada 2.5 ke 1, kemungkinan kota kita juga rendah daripada sebelumnya. Sudah tentunya ianya akan diberi sama rata kepada semua negara dan pihak Malaysia juga akan menghadapi pengurangan kota, insya-Allah. Datuk Seri, yang hangat dibicarakan adalah tentang kenaikan kos. Tadi pun bingkisan menggambarkan 12% naik. Jadi ini kita kena fahamkan soal kos haji. Saya digambarkan ada satu lagi elemen bayaran haji ni. Dua benda yang tak sama ni, mungkin perlu penjelasan sedikit. Betul. Tuan Syed, dalam perkara ini kita kena jelas. Kadang-kadang orang menggunakan istilah kos haji, bayaran haji ini secara longgar, secara kadang-kadang bertukar-tukar. Tapi maksudnya ialah kos haji. Kadang-kadang maksud dia lain. Jadi kita kena jelas apa yang dimaksudkan dengan kos haji, apa yang dimaksudkan dengan bayaran haji, dan ada satu lagi elemen iaitu bantuan kewangan haji. Jadi kos dan di dalamnya adalah elemen bantuan dan elemen bayaran haji. Okey, kita pergi pula pada kos dulu. Apa itu kos? Kos adalah kos yang mengendalikan dan untuk kita dapat menunaikan ibadat haji. Kos ini ada yang kos langsung, ada yang kos tidak langsung. Maksudnya yang direct dengan indirect lah. Kos yang langsung ini ialah tidak boleh tidak seseorang jemaah haji, kalau dia nak pergi haji, inilah bayaran yang dia perlu bayar. Kos secara langsung pada dia. Contohnya, nak pergi ke Tanah Suci menggunakan penerbangan. Itu kos penerbangan. Di sana tempat tinggalnya, kos penginapan 40 hari, 45 hari perlu kepada sajian makanan, kos makanan. Kemudian pengangkutan untuk bergerak daripada Makkah, Madinah, Muzdalifah, Arafah dan sebagainya. Jadi dan juga perkhidmatan yang disediakan oleh pihak Arab Saudi. Jadi 5 elemen ini tidak boleh tidak, siapa-siapa pun pergi haji daripada mana sekalipun, daripada Malaysia ke, daripada Afrika, benua Afrika ke, daripada benua Afrika Selatan, Amerika dan sebagainya, semua juga akan membayar kos langsung ini. Yang kemudian kita ada lagi satu kos dipanggil kos tidak langsung. Ini adalah perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh pihak tabung haji secara percuma. Di antaranya buku-buku yang kita beri, penerbitan buku sebagai rujukan, petugas-petugas, kursus-kursus haji yang kita sediakan, kemudian perkhidmatan perubatan, ubat-ubat, klinik, hospital dan sebagainya, dan juga kita menyewa bangunan-bangunan untuk pejabat kita sebagainya. Ini semua adalah kos tidak langsung yang ditanggung oleh tabung haji dan setiap tahun tidaklah sebenarnya boleh kata kecil, sebenarnya besar, dalam 60 juta setahun. Jadi ini juga kos tidak langsung. Tapi yang kita nak bincangkan yang berkait dengan para bakal haji ialah kos langsung. Okey, kos langsung iaitu untuk tahun 2022 ini dijangka akan meningkat sehingga ke 25,540. Jadi kos langsung ini siapa yang akan tanggung? Sepatutnya bakal haji lah kesemuanya. Tetapi kerana kita ada elemen bantuan kewangan juga, jadi ianya terbagi pada dua.
apa yang dibayar oleh jemaah haji dipanggil sebagai bayaran haji lah. Kalau macam dulu kita kenakan 9,980 itu bayaran haji tahun 2019. Ini juga tahun ini kita akan kenakan kepada bakal haji bayaran haji. Ini yang akan dibayar oleh mereka. Mereka nak memilih muasasah, mereka akan bayar sekian banyak. Ada satu elemen lagi iaitu bantuan kewangan haji. Bantuan kewangan haji adalah bayaran yang ditanggung oleh tabung haji sepenuhnya. Jadi kos langsung tadi itu setelah bakal haji membayar sebahagian, baki itu ditanggung oleh tabung haji dalam bentuk bantuan kewangan haji. Jadi untuk nak lebih jelas, kita bagi satu contoh dalam bentuk angka lah ya, tahun 2019. Kos langsung, kos haji ini 22,900. Bagaimana dia dibayar? Dia dibayar oleh bakal haji, bayaran hajinya 9,980 dan bakinya sebagai bantuan kewangan haji sebanyak 12,920. Tetapi sebenarnya kalau tengok bantuan haji ini sebenarnya lebih tinggi daripada apa yang dibayar oleh para jemaah haji. Para jemaah haji hanya bayar 44% dan 56% ditanggung oleh tabung haji. Dalam bahasa lainnya, bayaran itu perlu ditop up. Itu istilah orang sekarang. Ditop up oleh tabung haji dengan bantuan itu untuk mencukupkan kos yang disebut sebagai direct cost itu tadi. Ada juga polemik yang sehingga menyatakan bahawa kos haji, bayaran haji bagi negara serantau ni lebih murah gambarannya daripada kita ni dan dipolemikkan di media sosial. Apa penjelasan yang boleh tabung haji berikan kepada kita? Berbanding dengan negara serantau yang lain lah, Indonesia yang disebut dalam polemik itu. Sebenarnya kita kena lihat baliklah. Apabila kita nak membandingkan satu-satu harga itu sama ada dia mahal ataupun dia murah, satu kita tengok sudah tentunya pada RM-nya lah, berapa yang dibayar. Yang keduanya tengok kepada apa yang diterima. Dah bayar sekian banyak, apa yang diterima dari segi perkhidmatan, apa yang diterima dari segi kemudahan-kemudahan. Jadi kita kalau nak bandingkan, kita kena tengok dalam bentuk yang itu. Perbandingan yang wajar. Lebih serata lah. Walau bagaimanapun, apa yang disebut oleh Tuan Syed tadi tentang apa yang ditular dalam media sosial ini, sebenarnya saya nak katakan itu adalah perbandingan yang songsang, perbandingan yang salah. Kerana dia tidak membandingkan kos dengan kos ataupun bayaran haji dengan bayaran haji. Yang kita sebut tadi lah kos dengan bayaran haji. Jadi apa yang dia bandingkan ialah kos sahaja daripada Malaysia. Tapi Indonesia dia bandingkan bayaran haji. Jauhlah bezanya. Sudah tentulah jauh bezanya sebab ada elemen bantuan kewangan di sini. Jadi kalau kita katakan perbandingan ya di dalam semua negara-negara serantau, Indonesia, Thailand, Singapura, Brunei, negara-negara Kemboja dan sebagainya. Malaysia dari segi bayaran maksud yang dikenakan kepada jemaah haji adalah yang terendah berbanding dengan negara-negara yang lain. Walaupun Thailand, Singapura, Brunei, mereka tidak ada pakej muasasah lah. Semua adalah pakej swasta yang dikendalikan oleh syarikat swasta. Indonesia, dia ada swasta, dia ada juga muasasah. Begitu juga dengan Malaysia. Jadi kalau kita bandingkan Indonesia dengan Malaysia dari segi muasasahnya, dari segi bayarannya sudah lebih tinggi daripada kita. Dan timbullah persoalan bagaimana tentang bayarannya 2022 ini. Dan bicara naratif bersama pengarah eksekutif haji untuk tabung haji Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman. Selama 18 minit telah kita bicarakan tentang insya-Allah bagi tahun ini akan kita diberikan ruang pembukaan sempadan Arab Saudi untuk menyempurnakan haji dengan kuota sebanyak 1 juta yang dibenarkan. 85% daripadanya adalah kalangan mereka yang berada di luar Arab Saudi itu sendiri. Dan tentang kos haji yang disebutkan tadi, kita memahami tentang kos sebenarnya jauh lebih besar daripada bayaran yang ditampung oleh jemaah setiap kali, dan secara berbanding bayaran negara kita dengan negara serantau kita lebih rendah, dan perbezaan itu telah pun ditampung oleh tabung haji dengan bentuk bantuan bayaran. Saya bangkitkan tadi satu soalan kepada Datuk Seri sebelum kita berehat. Bagaimana tentang bayaran 2022? Baik, terima kasih. Soalan yang saya rasa ditunggu-tunggu oleh semua di luar sana. Sebelum saya menjawab soalan itu, saya ingin membawa kepada semua untuk memahami apa yang diperlukan atau apakah aspek-aspek yang mempunyai impak kepada penentuan bayaran haji.
Yang pertama yang perlu difahami ialah kos mengerjakan haji semakin meningkat setiap tahun. Ini kalau kita lihat berlakunya inflasi, berlakunya pergerakan mata wang asing, berlakunya pelbagai charge tambahan yang dikenakan oleh kerana perkhidmatan tambah baik dan sebagainya. Juga dari segi diperkenalkan pelbagai percukaian. Termasuklah yang mempunyai impak yang besar ialah cukai VAT, Value Added Tax. Yang diperkenalkan pada tahun 2018 pada kadar 5%, dinaikkan pada tahun 2020 kepada 15%, satu lonjakan yang cukup tinggi. Ya. Dalam pada itu juga kita lihat sejak pada tahun 2007 pihak kerajaan Arab Saudi telah membuat pembangunan semula bandar Mekah dan Madinah, dan dengan itu juga berlakulah beberapa hotel-hotel yang berdekatan dengan masjid telah pun dirobohkan, dan dengan itu dari segi penawaran dan supply and demand tu, hotel-hotel itu agak runcing, dan juga dengan itu membuatkan harga-harga hotel meningkat dengan begitu tinggi. Begitu juga sekarang ini kerajaan Arab Saudi mempunyai Vision 2030 di mana mereka tidak lagi hanya bergantung kepada hasil daripada minyak, tetapi mereka juga lihat pada segmen-segmen yang lain, perindustrian, pelancongan, umrah dan haji. Itu semua juga menjadi satu daripada sumber hasil pendapatan pada negara. Dan juga dari segi usaha-usaha penswastaan, banyak agensi-agensi yang berkaitan dengan haji. Dengan itu ada juga impak kenaikan harga. Jadi kita kena lihat bahawa kenaikan harga itu tidak dapat kita elakkan. Ini semuanya di luar kawalan tabung haji. Dan kenaikan sejak daripada tahun 2001 hingga tahun 2019 adalah sudah hampir 136%. Iaitu hampir 5 hingga 8% purata setiap tahun. Dan 2019 ke 2022, 3 tahun, meningkat sebanyak 12% dalam tempoh 3 tahun. Itu dari segi kefahaman tentang kenaikan kos. Yang kedua, para bakal-bakal haji perlu memahami tentang istita'ah, dari segi kemampuan. Untuk nak mengerjakan haji, dalam agama, hukum dia kena cukupkan kemampuan. Man istata'a ilahi sabila. Bagi orang-orang yang sudah pun lengkap menyempurnakan istita'ah, kemampuan, barulah dia boleh mengerjakan ibadat haji. Barulah jatuh wajib untuk dia pergi haji. Apakah itu kemampuan istita'ah itu? Dia ada 4K. Diperhalusilah dengan lebih mudah daripada muzakarah kebangsaan haji, 4K. K yang pertama ialah K dari segi kesihatan. Dia kena sihat. Kalau dia tak sihat dari segi mempunyai penyakit-penyakit kronik dan sebagainya, tak jatuh wajib untuk dia pergi haji. Yang kedua, dari segi keselamatan, macam apa yang berlaku pada tahun 2020-2021, dari segi keselamatan COVID dan sebagainya, kalau pergi mengancam nyawa dan sebagainya, jadi tak perlu pergi haji. Yang ketiga, dari segi kewangan, itu juga jemaah haji seharusnya memahami bahawa kemampuan istita'ah dalam ciri kewangan ini, mereka seharusnya mempunyai kemampuan kewangan untuk membiayai sendiri keseluruhan kos haji. Itu asas dia. Itu asas dia. Lepas tu dia nak dapat bantuan apa semua lain. Cerita lain. Itu cerita lain. Asasnya dia mampu dulu baru jatuh wajib. Untuk yang lebih 20,000 itulah. Ya, itu yang patut dipikirkan. Jangan fikir ini dah dapat subsidi sebagainya, jangan. Yang yang keempat ialah kebenaran ataupun kota. Jadi maksudnya dia kena terpilih dulu dalam kota. Kalau kota yang setiap tahun dahulunya 31,600, dia kena masuk dalam kota itu, baru dikira dia wajib pergi haji. Kalau dia tak ada dalam kota lagi, dia belum lagi dia wajib pergi haji. Jadi itu juga kena jelas. Kos meningkat, istita'ah. Yang ketiga ialah dari segi yang tadi kita sebut tadi lah, yang 3 elemen: kos, bayaran haji dan bantuan haji. Itu juga kena faham bahawa ada di situ kos keseluruhan, apa yang perlu dibayar dan apa yang juga dapat daripada bantuan. Itu juga kena faham.
dalam menentukan bayaran haji. Ya. Baik, seterusnya bagi nak menentukan bayaran haji juga, dari pihak tabung haji, kita kena lihat bahawa nak bayar bantuan kewangan haji ke, nak bayar nanti setiap hujung tahun agihan keuntungan tabung haji dalam bentuk dividen yang selalu kita terima, hibah dan sebagainya itu, kedua-dua ini datang daripada satu sumber yang satu saja, iaitu sumber hasil daripada perniagaan dan pelaburan tabung haji. Okay. Kita pendeposit semua simpan duit yang kita. 9 juta pendeposit simpan duit yang kita. Sekarang ni kita ada 83 bilion simpanan kita. 83 bilion ini kita labur, kita peniaga, kita labur, kita meniaga. Hasilnya kita dapat. Hasilnya itu dalam satu sumber saja. Inilah sumber yang nak bayar agihan, inilah sumber nak bayar subsidi ataupun bayaran bantuan. Naik sini, sini kena turun. Naik sini, sini kena turun. Jadi kita kena imbangi. Itu yang kena, kita tabung haji kena mengimbangi keduanya itu. Kemudian kita lihat juga aspek yang seterusnya ialah syarat-syarat bentuk haji. Syarat-syarat apakah bentuk haji, syarat-syarat daripada Arab Saudi, SOP dia, apa syarat-syarat lain, apa yang perlu dikenakan, apa lagi isolation ke, floor dan sebagainya. Itu semua diambil kira dalam impak ke atas kos haji, insurans dan sebagainya. Kemudian kita tengok juga dari segi kelestarian atau kesinambungan kedudukan kewangan tabung haji. Tabung haji tidak terus boleh bantu selama-lamanya kerana kos meningkat. Kota juga akan meningkat. Sebab kota adalah berdasarkan 0.1% daripada jumlah penduduk. Jadi sekarang 31,600, mungkin kemudiannya dah jadi 33, 34, seterusnya. Dan juga dengan vision 2030 Saudi, dia nak jumlah jemaah haji sekarang ini 2.5 juta, sekali ganda kepada 5 juta pada tahun 2030, menjelang tahun 2030. Jadi dengan itu, kalau kita ambil kira macam tu, kota kita mungkin boleh sekali ganda jugalah 60,000, 70,000. Bantuan kewangan untuk 70,000 orang. Kos pula makin meningkat. Dia kira 2 kali ganda dia punya impak kepada kedudukan kewangan tabung haji. Jadi dengan itu, saya rasa kita kena lihat jugalah, kena berlaku adil pada tabung haji supaya kita dapat menentukan yang terbaik. Jadi dengan mengambil kira semua faktor-faktor itu, kita akan tentukan bayaran haji untuk tahun ini. Jadi nak jawab, saya menanti jumlahnya. Kalau nak diumumkan malam ini, saya nanti tu. Saya rasa belum para bakal haji harus sabar untuk beberapa ketika lagi. Insya-Allah tidak lama lagi. Insya-Allah seperti yang telah pun kita sebutkan dalam media bahawa selepas kita mengetahui kota kita, insya-Allah kita akan umumkan bayaran haji untuk tahun 2022 ni. Insya-Allah. Jadi angkubah variabelnya adalah jumlah kota yang kita terima dalam penentuan cash flow dan pelbagai telah kos meningkat dan sebagainya. Jadi itu juga mengambil kira lah dalam menentukan apakah bayaran haji pada tahun ini. Baik. Datuk Seri, 2 tahun tertunggak ini. Jumlah mereka yang kalau ikutkan double juga lah tu kan. 30,000, 30,000, 60,000 yang ternanti-nanti ini. Baru saja dibuka. Jadi bagaimana keadaannya? Timbul cerita pemilihannya macam mana ni? Sebab tertunggak 2 tahun ni. Dan ini dah nak mula masuk tahun yang ketiga. Ya, okey. Kita kena memahami bahawa yang tertunggak 2 tahun ini bukan Malaysia sajalah. Maksudnya semua negara terkesan dengan tertunggaknya 2 tahun tidak ada haji. Okey, kota kita adalah 31,600. Jadi dengan itu, kita sudah ada di sini orang yang giliran pergi haji tahun 2020, ada yang golongan yang pergi golongan untuk giliran pergi haji 2021, 30,000, 30,000 dan jangan lupa tahun ini pun ada juga golongan 90,000. 90,000 orang yang sudah ada. Jadi seperti mana amalan kita sebelum ini, pemilihan untuk yang nak pergi haji ini adalah berdasarkan kepada yang dahulu didahulukan. Jadi dengan itu, kita akan dahulukan mereka yang tertunggak pada tahun 2020. Mereka akan berada di depan. Lepas tu tahun 2021 akan duduk di belakang tahun 2020 dan 2022 akan duduk di belakang 2021. Jadi 3 golongan ini beraturlah menunggu giliran untuk pergi haji. Berapakah jumlah kota?
Jadi kita akan tengoklah. Kalau 20,000, 20,000. Kalau 30,000, 30,000. 10,000, 10,000. Jadi itulah cara untuk kita untuk menentukan pemilihan bakal haji. Jadi ini semua bergantung kepada apa yang akan diumumkan oleh pihak kerajaan Arab Saudi lah. Jadi yang penting di sini ialah kesediaan para jemaah haji untuk pergi dalam tempoh yang terdekat ini, insya-Allah. Ada gambaran tentang rayuan ini, ada cerita soal rayuan. Kalau Datuk Seri menceritakan tadi bahawa dia akan bergenjak ke belakang begitu, masih ada elemen rayuan atau tidak? Datuk Seri mula nak menjawab, tapi saya tahan dulu sebab masanya untuk kita berehat. Kembali studio selepas ini, ramai yang ternanti-nantikan. Katanya hari ini boleh mula merayu. Apa ceritanya ni? Mengerjakan haji ke Tanah Suci tahun ini telah meningkat berdasarkan beberapa sebab yang tak dapat dielakkanlah tentang keadaan di sana. Dan kita berharap kepada pihak urusan lembaga dan tamu haji menapis permohonan yang layak berada di bawah muassasah ini supaya dapat memberi peluang kepada jemaah haji yang kurang berkemampuan di luar sana untuk mengerjakan haji. Jadi golongan inilah yang harus diberi keutamaan terlebih dahulu kerana telah lama menanti giliran. Dengan kenaikan ini kita takut berlaku ketidaktelusan pemilihan untuk mendapatkan subsidi di bawah kerajaan ini. Itu peningkatan yang agak ketara pada tahun ini dengan sebab bangunan-bangunan yang lama yang disewa oleh pakej-pakej ini sudah tidak ada lagi, termasuk muassasah lah, sudah tidak ada lagi dibangunkan bangunan-bangunan yang baru, maka pastilah kos pengurusan dan juga hotel dan sebagainya akan meningkat. Daripada segi muassasah ini, ya, iaitu saya rasa patutlah bagi kerajaan menanggung kos peningkatan tersebut dengan menampung dengan subsidi, ya, sebab golongan muassasah ini adalah golongan biasa. Ya, bicara naratif, berbincang bersama tetamunya adalah pengarah Eksekutif Haji Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman, dan tadi adalah antara respon balas masyarakat terhadap berita berkait tentang kenaikan kos. Tadi kita bicarakan, Datuk Seri, beberapa elemen kos, inflasi, pertukaran mata wang, cukai-cukai baru yang diperkenalkan dan juga development dasar baru menuju kepada Saudi Arabia 2030. Ini semua akan memberikan kesan kenaikan kos, dan Datuk Seri tadi juga menyebut setiap tahun sebenarnya kenaikan kos. Cuma kebanyakan masanya ia ditampung oleh bantuan, diserap oleh tabung haji. Daripada pelaburan saya dengar tadi pun ada rasa ngilu sikit, Datuk. Semua untung ni semua akhirnya dia pergi pada dua. Satu nak bagi hibah, satu nak bagi kepada bantuan haji, dan kita menjangkakan setiap peningkatan kuota itu akan memberikan tekanan aliran tunai yang lebih besar kepada tabung haji. Jadi soalnya, selepas kita bercakap soal tertunggak 2 tahun daripada 30,000 dah menjadi 90,000, isunya tentang adanya elemen-elemen rayuan. Siapa yang boleh merayu ni, siapa yang dikatakan merayu, dan katanya hari ini bermulanya proses rayuan ini. Baik. Kita perlu penjelasan lanjut, Datuk Seri. Baik, terima kasih. Sudah tentunya mula-mula kita membuat pemilihan jemaah haji berdasarkan pada yang dahulu didahulukan. Jadi kita dah 2020 tu akan didahulukan untuk pergi. Ya. Dalam masa yang sama juga kita akan membuka ruang untuk rayuan-rayuan. Dan rayuan-rayuan ini pada tahun ini kita telah buka pada tahun ini pada hari ini mula hari yang pertama, dan untuk 1 bulan sehingga ke 18 hari bulan Mei. Dan semua rayuan-rayuan ini hendaklah kita buat, ataupun tuan-tuan dan puan-puan di luar sana yang ingin membuat rayuan haji hendaklah menggunakan aplikasi Tijari, TH-Ijari inilah Tijari, aplikasi yang dibangunkan oleh tabung haji, dan di sana dengan mudahlah, tak payah lagi nak karang surat rayuan haji sebab apa sebagainya, semuanya diisi dalam bentuk online, borang-borang online, dan di situ juga penjelasan telah diberi. Jadi dengan itu lebih memudahkan para jemaah haji. Jadi walau bagaimanapun pada tahun ini dengan jangkaan bahawa kuota akan berkurangan, jadi kalau ada pun rayuan-rayuan itu kita raikan, kita memberi ruang, tapi dalam masa yang sama kita hendaklah pemilihan rayuan ini berdasarkan beberapa kriteria yang amat ketat sekali lah, ya. Kalau kita lihat dari segi syarat yang telah dikenakan oleh pihak Arab Saudi kepada jemaah haji yang akan pergi menunaikan haji, ialah satu, mereka
mereka hendaklah yang berumur bawah 65, maksudnya 64 dan ke bawah. Yang kedua ialah mereka perlu membuat PCR dan PCR testnya negatif dalam tempoh 72 jam sebelum penerbangan mereka. Ya, kena ada PCR. Ada kemungkinan masih kemungkinan terbatal terkandas juga lagi tu. Yang ketiga, mereka perlulah mempunyai vaksin yang penuh. Vaksin yang penuh ini yang lengkap, iaitu 3 lah. 2 campur 1 penggalak ataupun booster. Ya. Kemudian yang seterusnya adalah penyakit kronik. Mereka tidak perlu, mereka yang mempunyai atau menghidap penyakit kronik tidak dibenarkan pergi. Itu akan kita buat melalui pemeriksaan kesihatan nanti. Jadi itu dari segi pemilihan, kriteria pemilihan. Untuk yang rayuan, kita akan lihat hanya yang bagi keutamaan ialah rayuan mahram. Maksudnya suami yang terpilih, isteri belum terpilih ataupun isteri terpilih, suami yang belum terpilih. Jadi alhamdulillah kita buka pada hari ini, hari yang pertama. Mungkin juga oleh kerana hari ini hari cuti, banyak masa untuk mereka membuat rayuan. Hari pertama kita telah mencecah 13,500 yang telah pun membuat rayuan. Jadi ini rayuan terus dibuat sekarang atau perlu melihat senarai nama masuk atau tidak ni? Apa nasihat itu? Oleh kerana sekarang ini kita lihat ialah masanya agak suntuk kerana kita tidak dapat lagi mengetahui tentang kota. Jadi bila tak dapat lagi tahu kota, kita tidak boleh membuat pemilihan. Dalam masa yang sama, masa dok berjalan. Sekarang kita ni telah pun berada dalam pertengahan Ramadan dan penerbangan yang pertama biasanya pergi pada 1 Zulkaidah. Jadi maksudnya lagi 40 hari lagi. Penerbangan pertama. Tetapi belum kita ada lagi seorang pun jemaah haji yang terpilih. Jadi kita lihat di sini bahawa kalau kita nak tunggu kita milih, mereka kena jawab, tempoh menjawab dalam 7 hari. Bila mereka menjawab pada jadi satu je saya kena terangkan ialah tempoh menjawab yang akan disingkatkan kerana tempoh yang terlalu suntuk masa. Jadi kita akan beri hanya 7 hari bekerja untuk mereka menjawab balik, terima tak terima dengan cukupkan wang dan sebagainya. Jadi dan juga pasport kena disediakan, membuat pemeriksaan kesihatan siap lengkap untuk mereka menjawab setuju tak setuju nak pergi haji. Jadi mereka kena buat jawapan itu. Jadi kita tidak ada masa. Kita itu berjalan. Jadi itu sebabnya kita buka ruang untuk buat rayuan supaya rayuan-rayuan semua itu sudah ada dalam sistem kita. Jadi kalau kita ada nak buat pemilihan dan sebagainya, kita boleh ambil daripada sistem rayuan kita. Tidak perlulah lepas tu baru nak buka dan orang nak memohon dan sebagainya. Jadi terlalu suntuk masa untuk kita membuat perkara tersebut. Prospek mereka yang merayu ini, sedikit penjelasan, kerana tadi gambarannya bahawa kita mengenjakkan jadual 2020, 2021 secara retrospektif. Jadi yang perlu merayu ini, adakah dalam kalangan mereka yang tersenarai 2020 ataupun 2021 juga boleh masuk sekali dalam sistem merayu hari ini? Bagi mereka yang telah pun terpilih ataupun dalam giliran mereka pergi pada tahun 2020 ini, mereka tidak pun perlu membuat rayuan. Kerana mereka memang di depan mata kita. Inilah dia orang-orang yang kita nak pilih. Untuk tahun 2020. Itu senarai keutamaan. Depan saya ni lah. 2020 ni lah yang sekarang ni. Tapi 2021 dan seterusnya hendaklah membuat rayuan. Ada perlu juga saya terangkan di sini bahawa pada tahun 2020 masa ketika itu kota diberitahu bahawa penuh 31,600. Sudah kecil. Jadi dengan itu kita juga menerima rayuan-rayuan dan beberapa rayuan-rayuan terutama rayuan mahram telah diluluskan pada ketika itu. Jadi saya ingin terangkan balik mana-mana yang telah membuat rayuan dan terpilih pada tahun 2020, tawaran itu telah pun terbatal dengan sendirinya dan tahun ini perlu membuat rayuan kembali. Jadi saya harap pada mereka yang bukan tahun 2020 tetapi ada kait dari segi rayuan mahram dan sebagainya, sila buat rayuan pada tahun ini. Jadi dalam gambaran jumlah yang diberikan oleh Datuk Seri tadi, oleh kerana pada ketika 2020 jumlah jemaah diangkakan 31,600 dan kini mungkin kurang, berarti ada yang mereka tersenarai 2020 itu berkemungkinan tidak tersenarai untuk tahun ini.
Ya, saya rasa itulah yang kemungkinan berlaku. Tapi walau bagaimanapun kerana ada syarat-syarat lain yang telah dikenakan oleh pihak Arab Saudi, jadi jumlah itu mungkin lebih kecil dan daripada jumlah tersebut ada juga yang mungkin tidak terpilih. Dan syarat ini sebutkan tadi termasuklah 65 tahun ke bawah, berarti 64 tahun. Bagaimana kalau rayuan mahram itu terbabit? Sebab 2 tahun tertunggak ni, dulu 63, tiba-tiba sekarang dah 65 pula Datuk Seri. Apa pertimbangannya untuk kelompok yang sebegini kalau mereka merayu? Okey, saya rasa sekarang ini oleh kerana syarat yang dikenakan adalah daripada kerajaan Arab Saudi. Jadi maksudnya kalau kita telah pun terkeluar daripada syarat kriteria tersebut, maka bila kita nak memohon visa, kita tidak akan dapat kelulusan visa. Jadi dengan itu, bagi mereka yang telah pun melangkaui umur 65 ke atas ini memang tidak akan terpilih. Ya. Jadi kalau mereka yang mahram lah, mungkin contohnya mungkin isteri umur 60 tapi suami umur 65. Jadi itu pihak pasangan kenalah sembang dululah nak buat keputusan sama ada nak lepaskan isteri pergi sahaja ataupun nak tunggu untuk tahun akan datang. Ya, syarat mahram ini juga kita jelas 40 tahun ini mungkin perlukan penjelasan bahawa tidak memerlukan. Okey, itu juga kadang-kadang kita terima juga surat-surat tawaran, surat-surat rayuan di mana dia kata saya nak jadi mahram. Tengok isteri dah umur 70. Jadi maksudnya umur 70 tidak perlu lagi mahram kerana syarat daripada kerajaan Arab Saudi untuk memperolehi visa ialah mereka yang berumur bawah 45. Maksudnya 44 ke bawah. Wanita yang berumur 44 ke bawah sahaja yang perlu mahram untuk pergi buat haji. Mereka yang telah melampasi 45 tak perlu. Yang lelaki lagilah tak perlu mahram. Kadang-kadang ada juga yang merayu. Saya nak bawa isteri sebagai mahram. Itu dia tanpa prinsip Datuk Seri. Jadi kesemua ini boleh dipertimbangkan dan platformnya adalah TH Tijari. Sudah pun bermula hari ini. Hari ini saja sudah 13,000 katanya yang merayu. Jadi sekiranya anda dalam kalangan mereka terselai tahun 2020, ini masanya untuk merayu. Tapi apakah mungkin mereka yang 2021-nya juga boleh merayu sekarang ini atau tidak? Ya, saya yakin ada banyak isu-isu berbangkit berkait tentang haji pada tahun ini. Tinggal 40 hari yang mendebarkan sebelum penerbangan yang pertama. Tetapi kita belum lagi ada senarai jemaah yang berjaya dan ternanti-nantikan apakah kuota yang bakal Malaysia terima daripada pengumuman kerajaan Arab Saudi nanti. Dan soalan yang telah pun dibangkitkan tadi soal mahram, mengiringi mahram, tidak dibenarkan 65 tahun ke atas, dan kita jangan terlupa juga bagi wanita muslimat yang melewati usia 45 tahun sudah tidak lagi memerlukan syarat mahram. Jadi katanya ada lagi yang masih merayu. Jadi ini sebab tu tadi Datuk Seri sebut kata bincang elok-elok melepaskan. Wah, sedih setengah. Saya hibur sikit bila dengar sebut bab itu sebab ya ramai yang nak pergi bersama ya. Tapi saya bangkitkan tadi sebelum kita berehat Datuk Seri soal rayuan ini, kita banyak bercakap soal tahun 2020 yang tertunggak. Apakah bererti yang tersenarai dalam 2021 juga boleh merayu? Apa statusnya? Okey. Seperti yang saya sebut tadi, pemilihan kita adalah berdasarkan yang dahulu didahulukan dan tahun 2020 ni tak perlu lagi sibuk untuk merayulah kerana list ataupun senarai jemaah haji 2020 itu memang kita akan perhatikan dahulu. Yang tahun 2021, 22 dan seterusnya juga itu dibolehkan untuk merayu. Ada pilihan. Rasa macam nak pergi tahun ni, merayulah. Jadi insya-Allah kalau ada rezeki terpilih Jadi benda tu ada terpulang pada kerana segalanya berkemungkinan. Apabila Datuk Seri sebut tadi 72 jam sebelum berlepas perlu melakukan ujian PCR. Jadi kalau negatif berarti tidak dibenarkan walaupun tinggal 72 jam sebelum positif. Berlepas. Kalau positif tidak dibenarkan untuk berlepas. Jadi itu adalah persoalan-persoalan bila kita sebut soal ujian positif PCR ini. Bagaimana realitinya untuk haji kali ini dengan realiti baru pasca pandemik ini, Datuk Seri? Sudah tentunya kalau kita lihat kalau kita lihat keadaan di Arab Saudi, mereka telah pun masuk ke dalam tempoh endemik di mana saya lihat kita pun baru pergi pada 2-3 minggu yang lalu dan kita lihat bagaimana jumlah jemaah umrah begitu ramai yang datang dan dari segi
pelaksanaan umrah mereka, tawaf sa'i mereka teratur, dan juga dari segi masuk ke dalam masjid, Masjidil Haram ataupun di Madinah, Masjid Nabawi, Raudah dan sebagainya, semuanya lebih terkawal dan teratur. Jadi itu satu, maksudnya ada pergerakan yang secara tersusun. Yang kedua, kita lihat bahawa kemudahan ataupun penggunaan aplikasi untuk booking umrah, aplikasi untuk booking untuk masuk ke Raudah. Jadi kena ada permit untuk masuk. Itu umrah. Haji sudah tentunya juga akan sedikit sebanyak ada penggunaan aplikasi-aplikasi. Termasuklah yang telah pun diumumkan baru-baru ini oleh pasukan yang datang daripada Kerajaan Arab Saudi pada 2-3 minggu yang sudah. Mereka melancarkan di Kuala Lumpur bio visa, iaitu untuk memohon visa, para bakal-bakal haji hendaklah menguruskan sendiri beberapa dokumen-dokumen yang untuk dimasukkan dalam permohonan visa. Jadi mereka perlu ada smartphone untuk tangkap gambar, masukkan informasi daripada pasport dan sebagainya, bio visa. Ini insya-Allah jangan risau, tabung haji akan bantu dan terangkan dengan lebih lanjut apabila mereka yang terpilih untuk menunaikan haji. Jadi iaitu yang penting ialah penggunaan smartphone, telefon pintar. Jadi tahun ini saya bayangkan ada juga yang akan merasa terbeban dengan elemen ni, mereka yang berusia. Sudah tentu. Tapi Tuan Syed, jangan apa orang kata apa? Terasa susah kerana tidak apa yang berlaku dalam kita menguruskan kursus haji secara online. Kita pun rasa mula-mula begitu juga. Tentulah mereka yang maklum-paklum di kampung ni tahu ke macam mana nak masuk online, ya, kursus secara online ini. Tapi kita terdapati bahawa 90% yang kehadiran untuk kursus online. Kerana semangat Datuk Seri, dia jadi berdiri juga di depan komputer. Dia boleh. Dia boleh. Jadi dengan itu saya rasa, saya yakin maklum-paklum di sana memang boleh. Kalau dah ada smartphone, anak-anak akan ajar sikit sebanyak macam mana tekan di mana dan sebagainya. Dan satu lagi, jangan lupa charge. Kadang-kadang dia orang lupa charge, dia ingat dia hidup sampai bila-bila kan. Itu smart device yang perlu ada juga kepada para jemaah haji. Kemudian sudah tentunya dari segi pakai mask, jaga dari segi kebersihan, walaupun tidak ada lagi penjarakan sosial dari segi dalam Masjidil Haram, tetapi hendaklah kita menjaga jugalah dari segi orang kata interaksi sesama kita. Dan juga beberapa dari segi perubatan juga, kita di tabung haji akan membawa bersama kita satu tim yang khusus untuk melihat kepada COVID. Tim ini daripada Kementerian Kesihatan yang berpengalaman mengendalikan COVID sejak daripada tahun 2020, 21 dan 22. Yang ICU-nya, dia semua yang kategori 5 semua sebagainya, mereka berpengalaman dan mereka kita akan bawa khusus untuk mengendalikan jika ada para jemaah haji yang terkesan daripada COVID nanti di sana. Dan peralatan-peralatan dan juga di setiap hotel-hotel juga dikenakan syarat supaya kita ada satu ruang ataupun kawasan untuk isolasi. Jika berlakunya COVID di kalangan para jemaah haji, maka akan perlu diisolasikan. Jadi itu juga akan diambil kira dalam SOP COVID ini nanti, insya-Allah. Datuk Seri, kita memperakukan tabung haji ini adalah standard bearer. Seluruh dunia sekurang-kurangnya dalam konteks pengurusan haji akan sentiasa melihat dan mencontohi tabung haji. Dan 2 tahun enjin tidak digerakkan, dan saya bayangkan semangatnya pasukan tabung haji. Datuk Seri pun saya tengok bercahaya tu, bersemangat. Tapi 40 hari ini, ramai nanti rayuan tak rayuan ni, apa nasihat Datuk Seri kepada bakal jemaah haji tahun ini untuk tempoh 40 hari sementara menantikan siapa menyertai penerbangan pertama? Baik, kita lihat bahawa sebenarnya ibadat haji ini satu ibadah yang cukup istimewa, cukup luar biasa, ibadah yang cukup agung,
yang memang cukup istimewa pada setiap individu. Yang tak pernah pergi ataupun yang pernah pergi akan merindui. Kita pun kita lihat pada apa kata-kata Imam Al-Ghazali bahawa keinginan untuk nak menunaikan haji ini bermula dengan detik kerinduan kepada Baitullah. Itulah saya rasa, saya merasai dan juga saya rasa kita semua bakal haji tahun 2020, 2021 semua merasai kerinduan untuk ke Baitullah. Jadi saya harap bahawa penantian ini tidak lama dan insya-Allah dalam masa terdekat kita akan mengumumkan pemilihan-pemilihan siapa yang akan terpilih untuk musim haji kali ini. Walau bagaimanapun saya rasa dalam tempoh 40 hari para bakal haji juga, bukan saya tabung haji kena kata bersedia dengan dalam keadaan yang suntuk masa dan sebagainya. Para bakal haji juga kena bekerjasama dengan tabung haji, juga perlu bersedia. Dapat aja surat tawaran untuk tunai haji, tangkas buat apa yang seharusnya dilakukan untuk menjawab, iaitu siapkan pasport, buat pemeriksaan kesihatan dan sebagainya. Jadi bersedialah dalam masa yang singkat, dan juga dari segi kewangan, kemungkinan bayaran haji yang baru, dan juga dari segi kesihatan, dan juga dari segi ilmu haji dan sebagainya. Jadi semua itu penting. Tabung haji bersedia untuk menangani mereka, menyantuni mereka. Teruskan doa, insya-Allah Allah akan pilih sebagai tetamu. InsyaAllah. Dan segalanya berikut ketentuan dia. Kalau diizinkan maka kita akan ke sana. Saya sebutkan tadi kepada pasukan Datuk Seri yang datang, saya mencemburui kawan-kawan yang bertugas dengan tabung haji. Saya tanya dengan tabung haji, dengan Datuk Seri berapa kali mengerjakan haji, dia cuma tersenyum. Tanda tawaduk, bersyukur dengan kedudukan itu. Terima kasih Datuk Seri menyertai bersama pada malam ini Bicara Arif, dan terima kasih kepada semua yang menyaksikan. Mudah-mudahan ada berkatnya menjelang 10 hari terakhir Ramadan kali ini. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Salam muhibah.